Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening or uh, evening, morning, whenever Prof looking to this video. Okay, first and foremost, selamat pagi, selamat sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Zultan binti Azmi, pensyarah bagi mata pelajaran Companies Law UFF 2005. Saya Muhammad Safwan Hafiz bin Mat Razi, nombor matrik UFF 200036, bersama tiga lagi rakan saya iaitu Nik Muhammad Aizuddin bin Mahmud, Muhammad Syakir bin Abdul Rahim dan juga saudari Ibu Jamin. Kami dari kumpulan Mavericks UFF 221 akan membentangkan soalan Prof bagi soalan ketiga lah, dan bagi A dan B, yang mana soalan A adalah berkaitan dengan discuss the fact concerning Companies Act 2016 dan juga MOA dan AOA. Dan soalan yang kedua ataupun soalan B adalah berkaitan dengan liquidator, kelayakan, qualification, discuss the qualification and restriction the appointment of interim liquidator or liquidator. Itu adalah dua pembentangan kami pada hari ini, yang mana Prof boleh boleh tengok kami berempat akan secara alternate untuk membentangkan masing-masing slide. Jadi saya selaku ketua kumpulan, Muhammad Safwan Hafiz bin Mat Razi selaku ketua kumpulan kami akan membentangkan kepada empat perkara iaitu table of content. Yang pertamanya adalah introduction. Kita akan memperkenalkan secara sedikit, secara ringkas, apa itu Companies Act 2016, Memorandum of juga MOA, Memorandum of Association, dan juga AOA, Articles of Association, dan ada juga MNA lah yang digunakan pakai di Malaysia. Dan yang kedua adalah real life case in Malaysia. Ada dua kita bawa hari ini, iaitu digiland.com dan juga Mewah Holio, yang akan dibentangkan oleh saudara Nik Aizuddin. Liquidator, general requirement dan juga qualification untuk liquidator based on Companies Act 2016 akan dibentangkan oleh saudari Ibu Jamin. Mari Cik Syakir bagi bullet point 1 akan membentangkan sebahagian berkaitan dengan MOA dan juga AOA lah. Baik, tanpa membuang masa, saya akan membentangkan apakah secara umumnya Companies Act 2016, Articles of Association dan juga MOA, Memorandum of Association. Baik, Companies Act 2016 berobjektif. Company Act 2016 adalah, the main objectives are to create a legal and regulatory structure that will facilitate business and to promote accountability and protection of the corporate directors and members, taking into account the interest of other stakeholders in line with international standards. Jadi ini adalah keperluan atau objektif utama Companies Act sebagai satu garis panduan kepada semua syarikat untuk kita follow lah, untuk syarikat follow agar tidak melampaui boundaries. Okay. Manakala Articles of Association AOA is the charter document that establish the legal existence of a company in a many jurisdictions worldwide. Maknanya yang AOA, MOA ini adalah worldwide document yang mana kita guna pakai untuk semua, mostly serata dunia. It define the purpose of a company and its operation. Yang mana yang menggariskan apakah tujuan dan juga hala tuju company tersebut. Manakala MOA, Memorandum of Article, is a legal document that company prepares during registration and information. Maknanya memorandum yang ada sebelum penubuhan, pendaftaran dan juga penubuhan syarikat lah. It is a company's basic charter. It defines the organizational relationship with shareholders and specifying its objective. Companies can only conduct activities mentioned in this document. Maknanya inilah memorandum ini, kalau ada pindaan yang perlu dibuat, maknanya perlu dibincangkan dan juga dipersetujui mostly dalam annual general meeting syarikat masing-masing lah. Perlukan vote daripada shareholders dan juga ahli-ahli supaya sesuatu pindaan itu boleh dilakukan.
Manakala di Malaysia, kita menggunakan pakai kedua-duanya. Maksud kedua-duanya adalah gabungan di antara Articles AOA dan juga Memorandum MOA, yang mana melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, upon company registration is mandatory. The Memorandum of Association of Company, also called the memorandum, is the legal document that defines the range and in the relationship between the company and the outside. Maknanya Malaysians, kita menggabungkan best of both world lah, articles dan juga AOA dalam satu. Maknanya kita menggunakan pakai MMA lah. Dan MMA ni saya akan perincikan sedikit di slide seterusnya. According to subsection 619 clause 3 of the Companies Act, mergers and acquisition of existing companies are still legal and enforceable. Companies registered under the previous law can choose either scrap their existing constitution or modify specific clauses under the CA 2016. Ini antara perubahan-perubahan yang dilakukan ataupun penambahbaikan yang dilakukan di dalam MNA lah. Dan yang ketiga, if a company decides to cancel an existing M&A deal, it must pass the resolution to do so. Ini yang saya cakap tadi, jika sesuatu pindaan yang perlu dilakukan, perlu ada resolution lah, atau persetujuan di dalam, mostly dalam annual general meeting bersama ahli stakeholder lah. Nombor perkara yang 4, the rights, powers, duties and obligations specified in the CA 2016 apply to companies that do not adhere to a specific constitution. The new Business Act allow public companies to decide whether or not to have a constitution, with the exception of companies limited by guarantees. Yang keenam, if a public company choose to eliminate its constitution, it must obtain approval from shareholders and inform SSM of its decision. Inilah yang saya maksudkan tadi. Perubahan tadi perlu mempunyai majoriti shareholders, dan juga perubahan tersebut perlu diubah di dalam kalau macam satu persatuan perlu ada perubahan dalam ROS, kalau syarikat dalam SSM perlu dikemaskini. Baik, perkara yang nombor 7, public company subject to other written legal requirements should comply with those conditions and notify the relevant regulators or authorities accordingly lah. Berbalik kepada poin nombor 6 tadi, perlu ada pemakluman kepada SSM. Perkara nombor 8, perubahan dalam MNA, using the constitution is optional under the CA 2016. Pilihan kepada syarikat untuk menggunakan atau tidaklah. Dan yang terakhir, adopting the 3E accounting constitution standards for a company incurs a charge of RM400, which includes a stamp duty of RM200. A one-time amendment to the constitution is included to the supplemental fee. Baik, inilah yang kita guna pakai di Malaysia berkaitan dengan soalan discuss the concerning about Companies Act dan juga Memorandum and Article Association lah. Baik, untuk slide seterusnya saya serahkan kepada Encik Syakir bagi membentangkan pembicaraan seterusnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Safwan. Saya Muhammad Syakir bin Abdul Rahim, nama Matric UFF 20060. Saya akan meneruskan perbincangan berkenaan dengan tajuk penubuhan perbadanan mengikut Akta 2016. Bagi syarikat yang dihadkan oleh jaminan, ini dikehendaki mewujudkan perlembagaan di bawah kejelasan Akta 2016. Telah dijelaskan dalam Seksyen 31 dalam kurungan 1 bahawa syarikat selain syarikat terhad oleh jaminan mungkin atau mungkin tidak dikehendaki mempunyai perlembagaan. Ini tidak berlaku untuk syarikat berhad melalui jaminan. Peruntukan berikut boleh didapati dalam Seksyen 31 dalam kurungan 2 yang menyatakan bahawa hak, kuasa, tugas dan kewajipan seseorang pengarah dan ahli adalah sebagai ditunjukkan dalam akta ini jika perniagaan mempunyai perlembagaan. Dibuat kepada hak, fungsi, tugas dan kewajipan seseorang pengarah dan ahli,
maka perbezaan itu mesti dibuat oleh perlembagaan. Ia menunjukkan bahawa syarikat, setiap pengarah dan setiap ahli atau pemegang saham mempunyai hak kuasa, tugas dan kewajipan yang ditetapkan oleh akta ini. Melainkan syarikat mengubah suai peruntukan tersebut. Pengubahsuaian kepada hak, kuasa, kewajipan dan tanggungjawab hanya mungkin jika akta membenarkannya secara khusus. Seterusnya, menurut subsection dalam kurungan 3 seksyen 31, jika sesebuah syarikat itu tidak mempunyai perlembagaan, syarikat itu ataupun syarikat pengarah dan ahlinya hendaklah mempunyai hak, kuasa, tugas dan kewajipan yang diterangkan dalam perbuatan ini. Peruntukan ini terpakai walaupun syarikat ini mempunyai perlembagaan. Okey. Seterusnya berkenaan syarikat liability terhad atau LTD dengan jaminan. Okey, menurut seksyen 31, perbadanan kecuali syarikat terhad dengan jaminan boleh atau boleh tidak mempunyai perlembagaan bergantung kepada keadaan. Mengikut seksyen 38 dalam kurungan 1, syarikat Akta 2016, perniagaan yang dihadkan oleh jaminan mesti mempunyai badan. Kemudian seksyen dalam kurungan 2, seksyen 38 menunjukkan bahawa perlembagaan syarikat mesti ditandatangani oleh setiap orang yang ingin menubuhkan syarikat dan mesti dikemukakan kepada pendaftar syarikat apabila perniagaan itu diperbadankan. Keperluan ini disertakan dalam bahagian ini. Seterusnya, seksyen 38 dalam kurungan 3 menyenaraikan perkara-perkara yang perlu ada dalam perlembagaan syarikat. Perkara-perkara ini termasuk syarikat berhad yang ditubuhkan oleh jaminan, tujuan syarikat, keupayaannya, hak, kuasa dan keistimewaan bilangan ahli syarikat, perkara yang diambil oleh akta ini diambil kira dan apa lagi yang ingin dimasukkan oleh syarikat dalam perlembagaannya. Selepas seksyen 38 dalam kurungan 4 pula menjelaskan bahawa mana-mana peruntukan dalam perlembagaan syarikat yang membahagikan aktivitinya menjadi saham atau kepentingan adalah peruntukan untuk modal saham. Definisi ini merujuk kepada mana-mana peraturan yang memisahkan perniagaan kepada saham atau kepentingan. Mengikut seksyen 38 dalam kurungan 5, jika perlembagaan syarikat berhak melalui jaminan mengandungi peruntukan yang memberikan mana-mana individu hak untuk berkongsi dalam pendapatan syarikat yang boleh dibahagikan, maka klausa berkenaan dianggap tidak sah dan tidak boleh dikuasakan. Bahagian ini akan membincangkan bagaimana anda boleh berkongsi keuntungan syarikat. Ia sama dengan seksyen 45 dalam kurungan 2 yang menetapkan bahawa organisasi mesti mengarahkan keuntungan atau pendapatan lain ke arah mencapai atau memajukannya. Dia bertujuan dan melarang pembahagian dividen kepada ahlinya. Peruntukan berikut seksyen 38 dalam kurungan 6 menyatakan bahawa perlembagaan yang telah disimpan dengan pendaftar mengikut seksyen ini hendaklah mengikat syarikat dan ahlinya pada tahap yang sama seolah-olah setiap ahli telah menandatangani borang tersebut dan mengandungi perjanjian kepada setiap ahli untuk mematuhi semua peruntukan dalam perlembagaan. Peruntukan ini menyatakan bahawa kesan mengikat badan hendaklah sama seperti setiap ahli yang telah menandatangani. Adalah berkenaan dengan syarikat liability terhadap pemegang saham.
syarikat liability terhadap pegangan saham. Okey, di dalam topik ini telah dijelaskan bahawa syarikat yang dihadkan oleh saham tidak perlu mempunyai perlembagaan, tetapi mereka membenarkan perniagaan menggunakan satu melalui resolusi khas. Maklumat ini boleh terdapat dalam Seksyen 32 dalam kurungan 1 Akta Syarikat 2016 juga. Tujuan syarikat, keupayaan, hak kuasa atau keistimewaan syarikat. Jika peruntukan menyekat keupayaan, hak kawalan atau kebebasan perkara yang dianggap oleh akta itu, termasuk dalam perlembagaan dan apa-apa perkara lain yang syarikat ingin ada dalam bentuknya, adalah beberapa perkara yang boleh dimasukkan dalam bentuk syarikat seperti yang dinyatakan dalam bahagian 35 dalam kurungan 1. Perkara lain yang boleh dimasukkan dalam borang syarikat ialah apa-apa perkara lain syarikat yang ingin memiliki. Bagaimanapun menurut Seksyen 90 dalam kurungan 1, firma yang mempunyai kelas saham yang berbeza mesti menubuhkan perlembagaan yang beroperasi. Ini hanya terpakai kepada syarikat yang dihadkan oleh saham, melainkan jika perlembagaan syarikat secara nyata membenarkan para pengarah menolak atau menangguhkan pendaftaran atas sebab yang dinyatakan. Syarikat yang dikehendaki mendaftar nama penerima pindahan dalam daftar ahli sebagai pemegang saham dalam tempoh 30 hari selepas menerima surat cara pemindahan. Seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 106 dalam kurungan 1 dalam kurungan A. Ini berlaku walaupun perlembagaan syarikat secara nyata membolehkan para pengarah berbuat demikian. Tindakan ini hanya boleh dilakukan dalam perlembagaan menurut subsection 2 dalam kurungan 2 Seksyen 42, perbadanan swasta mesti menyekat pemindahannya saham. Oleh itu, terdapat keperluan untuk klausa yang menyekat tuntutan. Seterusnya, dokumen dianggap telah dilaksanakan oleh perniagaan mengikut Seksyen 66 dalam kurungan 1 dalam kurungan A yang menyatakan bahawa dokumen itu mesti dicok dengan meterai korporat tertakluk kepada sebarang kriteria atau batasan digariskan dalam perlembagaan. Okey, itu saja. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nik Muhammad Aizuddin bin Mahmud. Saya daripada kelas UFF dan nombor matrika saya ialah UFF 200061. So, pada hari ini saya akan present tentang kes yang terjadi di dalam dunia yang nyata lah, yang terjadi di Malaysia sendirilah. So, dekat slide tu kita boleh tengok ada dua kes. Kes yang pertama ialah kes yang melibatkan Goh Yew Chew against digilandmall.com Sdn Bhd dan Ng Tian Huat versus Mewah Hollywood Industry Sdn Bhd. So, dua-dua kes ni melibatkan kes berlaku antara pemegang saham lah. So, saya akan pergi pada slide yang seterusnya lah. Saya akan berceritakan tentang kes yang terjadi dekat Malaysia lah. So, kes ni orang kata apa? Kes yang betul-betul terjadi dekat Malaysia. So, terdapat dua contoh lah. Kata apa? Bukan dua contoh, dua kes yang telah terjadi dekat Malaysia. So, kes yang pertama ialah kes Goh Yew Chew against digilandmall.com Sdn Bhd dan Ng Tian Huat against Mewah Hollywood Industry Sdn Bhd lah. Dua-dua kes ni melibatkan pemegang saham lah dengan syarikat tersebut lah. Okay, first, so saya akan menerangkan tentang Goh Yew Chew against Digiland Mall Sdn Bhd lah.
Okey, kes ni terjadi pada tahun 2011, lebih kurang dalam 12 tahun lepas lah. So dekat situ kita boleh tengok plaintiffnya ialah Goh Wee Chew, lepas tu pemegang saham dan pengarah Digiland Mall.com Sdn Bhd lah. Antara tuduhan yang dikenakan kepada mereka ialah mereka dikatakan telah melanggar tugas mereka, iaitu sebagai pengarah. Mereka telah langgar dari segi fiduciary lah. Fiduciary ni maksud dia kepercayaan kepada mereka lah. Okey. Mengapa mereka dikatakan melakukan kesalahan tersebut? Kerana mereka telah mengeluarkan saham di bawah nilai pasaran. Lepas tu mereka juga terlibat dengan risk niaga yang membahayakan syarikat mereka lah, yang boleh menyebabkan kerugian yang agak besar kepada syarikat mereka. So kes ni telah dibawa ke Mahkamah Tinggi dan mereka didapati bersalah lah. So antara kesalahan yang telah mereka lakukan seperti yang saya cakapkan tadi, mereka telah melakukan kesalahan dan kata apa, telah lebih kurang macam pecah amanah lah. Mereka tidak menjalankan tanggungjawab mereka tu sebaik mungkin dan mereka telah menghilangkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka itu. Lepas tu, oleh daripada tindakan mereka itu telah menyebabkan syarikat mengalami kerugian yang sangat besar. So, mereka telah bawa kes ni kepada Mahkamah Rayuan dan kes ni juga didapati di Mahkamah Rayuan juga mereka didapati bersalah dan mereka gagal untuk membuktikan yang mereka itu betul. So, saya boleh nyatakan yang tentang pentingnya fiduciary ni dalam syarikat, dalam jiwa pula, dalam diri pengarah ni. Sebab apabila pengarah telah melakukan kesalahan dan pecah amanah, mereka sudah tidak boleh dipercayai lagi lah. So, sangat penting untuk kita sebagai pengarah syarikat mempunyai sikap yang amanah dan kata apa, jujur lah dalam menjalankan tanggungjawab. Okey, oleh sebab itu kita ni janganlah terlalu kata apa mementingkan diri kita, memikirkan kekayaan kita semata-mata. Kita kena fikirkan tentang syarikat kita dan kita kena fikirkan tentang implikasi apa yang kita buat ni kepada syarikat kita. Kes yang kedua pula iaitu kes Ng Tian Huat against Mewah Hollywood Industry Sdn Bhd lah. Dalam kes ni kita boleh ketahui bahawa pemegang saham majoriti telah melakukan penganiayaan terhadap pemegang saham minoriti. Sebagaimana kita tengok dekat skrin tu, kita boleh mengetahui Ng Tian Huat ialah pemegang saham minoriti telah menyamar Mewah Hollywood Industry dan dia telah menuduh pemegang saham majoriti iaitu Mewah Hollywood Industry dan juga pengarah mereka menindas mereka iaitu pemegang saham minoriti. So kes ni juga telah dibawa ke Mahkamah Tinggi dan kes ini telah memihak kepada Ng Tian Huat lah. So, keputusan Mahkamah Tinggi telah mendapati bahawa pemegang saham majoriti telah melanggar hak mereka dan mereka memang menganiayai pemegang saham minoriti lah. Lepas tu, mereka juga telah didapati bersalah kerana tidak mengisytiharkan dividen dan mengecualikan dividen terhadap diberikan kepada pengurus syarikat lah. Okey, apabila Mewah Hollywood Industry telah gagal di Mahkamah Tinggi, mereka telah bawa kes ni pergi kepada Mahkamah Rayuan. Dan di Mahkamah Rayuan juga telah mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi iaitu mereka bersalah
Dan di Mahkamah Raya juga menyatakan bahawa pemegang saham majoriti telah melanggar kewajipan fidusiari mereka dan bertindak prejudis terhadap pemegang saham minoriti. So dekat Mahkamah Raya juga mereka ni gagal membuktikan diri mereka tak bersalah. Okey, melalui kes ini kita dapati bahawa pemilik atau pemegang saham majoriti mestilah bertindak adil dan tidak menggunakan kuasa mereka itu secara salah terhadap pemilik saham minoriti lah. So mereka ni tidak boleh buat keputusan, orang kata apa, tidak boleh melakukan sesuka hati mereka terhadap pemegang saham minoriti lah. Walaupun mereka tu pemegang saham minoriti, mereka tetap ada hak jugalah dalam company tersebut lah. Seterusnya dalam kes ini kita boleh lihatlah ia mempunyai implikasi yang sangat ketara kerana walaupun mempunyai pegangan saham yang minoriti tetapi ia boleh, orang kata apa, dilindungi jugalah dan tidak boleh dilakukan sesuka hati oleh mereka yang mempunyai saham majoriti dalam syarikat tersebut. So sesiapa yang mempunyai saham yang majoriti dalam syarikat tersebut tidak boleh melakukan sesuka hati mereka terhadap orang yang mempunyai saham yang minoriti. Seterusnya di dalam kes ini juga ia menekankan tentang tanggungjawab, iaitu sebagai seorang atau apa orang kata pemilik saham yang majoriti, kita perlu jujur dalam melakukan tugas kita terhadap orang yang memiliki saham minoriti dalam syarikat kita. So itu sahaja daripada saya. So saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan presentation seterusnya. Hi, madam. My name is Pujami. Matric number is 11/2048. The part that I'm gonna present is liquidator. So the Accountant General of Malaysia issued the guidelines on the qualification and restrictions for the appointment on a provisional liquidator or liquidator under the Companies Act 2016 and on January 21st, year 2020, allowing qualified individuals to apply for a qualified liquidator license under Company Act 2016. In comparison to the previous definitions of approved liquidator, in Company Act 1965, an approved auditor of a company who has been approved by the minister as a liquidator under Section 8 and whose approval has not been revoked. As part of the reform that led to the new Company Act 2016, the central policy is to decouple the audit license requirement from the appointment. And liquidation-related experience and knowledge should be the guiding requirement for obtaining the liquidator certification. So as we can see, Section 4332 allows the other two categories of persons to be appointed as provisional liquidators or liquidators of a company in the event of members voluntarily winding up or creditors voluntarily winding up and without the relief of court. That means more than half of the creditors agree to be appointed. The new qualification as a liquidator in the new CA 2016 will involve of these 3 points. First, we have general guide for accountants. So which means must be a citizen or permanent resident of Malaysia, and also must be a member of
a professional group that Malaysia organizes. At the same time, a letter of support from a liquidator who has already been approved also a must. Next, we have revocation of liquidator's license. This guidelines cause stubborn allows the liquidator approval to be revoked. The guidelines committees handles complaints. The committee can request a liquidator's explanation or issue a notice of reasons. This enhances liquidator oversight. Class Start Liquidator. When the resolution of the members to voluntarily wind up the company is passed by a majority, company voluntary winding up will begin. But there is also a special case that under the Section 441 of CA 26, temporary liquidator is chosen before the members vote. The closure will begin if the director notifies the ROC that the company has gone bankrupt. In the case of forced winding up, and it will begin when the members' resolution is passed if the company passes the voluntary winding up resolution before filing the partition. In other case, we can use Section 467 of CA 2016 to start the winding up on the order in the order date. Last, liquid qualifications as an interim liquidator in the new CA 2016 will involve creditors voluntarily winding up processings. So we can refer to Section 440 that under CA 2016. Director must sign and file a statutory declaration stating that the company cannot continue due to indebtedness. Director must appoint a provisional liquidator. So we refer to Section 4401B that also under CA 2016. A company members meeting must be held within 30 days of their transition period, which is 1 month. Creditors can appoint committee of inspection members in this meeting. Members must also nominate a liquidator by passing a special resolution to wind up the company. So members will choose a provisional liquidator to continue. And also most director must appoint an approved liquidator as the company's provisional liquidator under CA 2016 Section 4401. Baik, terima kasih saudari Ibu Jamin di atas pembentangan terakhir sebentar tadi. Jadi demikian sahajalah Prof pembentangan kami berempat dari kumpulan The Mavericks. Kami telah membawakan dua perkara. Yang pertamanya berkaitan dengan Companies Act 2016 dan juga Memorandum and Articles of Association. Kita telah bincangkan tadi dengan terperinci apakah CA 2016 berkait rapat dengan M&A, dan juga poin-poin kedua adalah berkaitan dengan qualification dan juga keperluan menjadi interim liquidator ataupun liquidator sepenuh masa lah. Jadi sebarang kekurangan daripada kami, saya selaku ketua kumpulan memohon maaf kepada Prof andai terkurang. Kami telah cuba sebaik-baik dan
Sekian sahaja daripada kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.